الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمني ما جهلت واجعل عذابك وكرامك مسجدا وذكرني ما نسيت واجعل إلى كل أذكار تغفر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري لنورك فجرك واحلل عقدة من لساني يفقهوا الرحمن في كل ذكر يفقهوا قولي استغفر. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Fadilah selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang kita tahu Islam buat itu bahawa agama ni dia bergantung di atas keyakinan kita pada akhirat. Sebanyak mana ajaran agama dia tidak bergantung di atas dunia kita. Dia bergantung di atas akhirat kita yang bernama syurga neraka. Adapun kaya, miskin, senang tak senang hidup ni tidak boleh buat jadi tanda bagi satu orang itu Tuhan setuju atau tidak setuju. Kadang-kadang orangnya Tuhan mahu sangat tapi hidup dia senang. Dan kadang-kadang orang Tuhan mahu sangat tapi hidup dia kadang-kadang orang Tuhan mahu tapi hidup dia senang. Dan kadang-kadang orang Tuhan sayang tapi hidup dia susah menderita. Jadi kesenangan dan kesenangan hidup di muka dunia tidak boleh buat ukuran bagi beragama atau tidak beragama seorang. Oleh yang demikian ukuran yang benar ialah di akhirat kelak. Dan nak boleh kita tahu nak mengenai dengan akhirat, kita diminta diminta mempelajari Qurannya, hadisnya, seperti mana selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat pada Nabi ini dari segi zahirnya boleh jadi orang yang banyak berselawat tapi hidup dia susah, makan minum susah, nama dia, pengaruh dia pun tidak meluas sangat, tapi dia selawat pada Nabi banyak. Kerana apa? Kerana boleh jadi dia selawat pada Nabi itu kerana bergantung di atas fadilah yang dia dengar. Yang malam ini kita nak baca masalah fadilah selawat pada Nabi. Mudah-mudahan bila kita dengar Fadilah ni kalau kita buat nama Melayu juga khusyat lah. Khusyat selawat dengan Nabi ni berapa? Semuanya kalau sebut kata khusyat ni dalam bahasa Melayu nya bergantung di atas kelebihan dunia ni. Kalau kita kata khusyat ubat ni begini, khusyat daging yang begini, khusyat makanan ni yang begini jadi tubuh kita. Khusyat maksudnya juga khusyat selawat pada Nabi. Bila kita selawat pada Nabi ni khusyat kan berapa dia? Allah Ta'ala sebut Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ayat ni biasa Tuk Bila ada baca semua hari mana. Tak tahu kis gapo dia baca ayat ni, tak tahu lah. Bang seorang, bang dua orang, bang tiga orang Tuk Bila ni dia baca ayat ni. Seakan-akan tak ada ayat lain dalam Quran. Tak tahu pucuk mari di mana, tak tahu. Dia berkecil-kecil lagi kita dengar Tuk Bila baca Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Boleh jadi dia sendiri tu tak faham juga Bila tu pun. Dia sendiri boleh tak faham. Dia mari dua anak pucuk ni, mari dua anak siluh, tahun berapa, kurun berapa, pucuk tak tahu lah. Tapi amalan biasanya gitulah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala sendiri dan semua segala malaikat Allah yusalluna ala nabi. Semua pakat selawat Nabi belakang. Allah Ta'ala pun selawat Nabi. Dan semua segala malaikat di langit, baik di bumi, baik orang kecil, orang besar, semua sekali selawat berlaku ke Nabi. Selawat maknanya kita panggil doa lah. Doa kepada Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala beri sesuatu ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut-sebut sebagai rahmat. Minta Allah Ta'ala beri rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Ta'ala wayak aku sendiri, malaikat aku semua sekali selawat ke Nabi. Oleh itu
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Oleh itu semua orang mukmin selawatlah kata Nabi dan salam dan juga Nabi. Dah hapus diri selawat Nabi, dia hapus selawat Nabi. Tak apalah amalan yang begini baik nak kata aku sendiri buat ni tak sebuah. Mu sebagai orang mukmin selawatlah kata Nabi. Jadi artinya selawat Nabi ini satu daripada ibadat yang disuruh oleh Allah Taala dalam Quran. Tidak mesti dalam sembahyang, bahkan di luar sembahyang pun kita diminta selawat sama. Ya, sikit lagi dia beritahu kepada kita bagaimana perkataan selawat yang molek sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya min ummati kutiba lahu ashru hasanatin. Nabi kata mana-mana umat aku yang selawat pada aku, Allah Ta'ala akan tulis 10 bajikan. Sekali umat aku selawat ke aku, maka 10 bajikan dan pahala boleh pada dia balik. Tidak sia-sia dan tidak kosong. Tidak rugi dia selawat pada aku. Duduk saja-saja peluh, dak, habis pipis, dak, gapo, dapat gerak mulut, gerak lidah, selawat ke Nabi. Sekali selawat 10 bajikan. Dan kebajikan juga kita kata tak, kalau kita buat 10 bajikan tu ganti dengan 10 riyal, tak apa dah. Sekali orang selawat kat aku, Allah Ta'ala akan berimu piti 10 riyal. Semuanya riyal ni tidak laku sini, riyal laku di akhirat kelak. Riyal hak lo ni laku sini, di akhirat kelak, riyal ni tak sepakat. Hak lakunya pahala. Jadi pahala kita panggil pahala itulah titisnya. Semuanya titis ni hak laku di dunia, pahala tu titis juga tapi laku di akhirat kelak. Nak beli kedai Tuhan kan, guna pahala tu, buat tebik pahala dalam poket. Jadi mana-mana orang nak pahala banyak, satu daripada caranya ialah selawat ke Nabi SAW. Sekali selawat 10 pahala kita panggil, 10 bajikan. Itulah ya Rasulullah. Dengan sebab Nabi minta umat-umat dia selawat dia, maka ada orang tanya dia Rasulullah, kaifa nusalli alaika, bagaimana cara kami nak selawat? Qala qulu Allahumma salli ala Muhammad abdika wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini satu daripada cara selawat Nabi. Kita baca lepas subuh tu satu riwayat Muslim. Kita baca lepas subuh tu Allahumma salli wa sallim wa barik, 3 lagi selawat, salam, berkat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa azwajihi wa ummahatil mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini dia soal. Mana dia hai Tuhan? Kita kata ya Tuhan, tolonglah kirim rahmat kepada Nabi Muhammad. Siapa dia Muhammad? Hamba-Mu, Qalimu. Dan sebagaimana tahu semua, tidak ada hamba yang benar-benar berabdi kepada Allah lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tarah hamba boleh jadi tarah hamba, tarah qali ni sisi kita tak molek. Tapi di sisi Allah Ta'ala dia nak benar, manusia ni benar-benar tunjuk kehambaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebanyak mana kita berasa kita ni hamba, maka sebanyak tu pula kita akan berasa rendah diri, hina tawaduk kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan serentak dengan itu kita berasa agung, mulia, besarnya Allah dekat kita. Itu aku minta padamu beri rahmat pada Muhammad, iaitu hamba-Mu, dan juga keluarganya, dan juga isteri-isterinya, dan juga anak buahnya, sebagaimana memberi rahmat pada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Dan aku minta padamu beri berkat pada Muhammad dan isterinya dan anak buahnya, sebagaimana kamu beri berkat pada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya kamu ni memang Tuhan yang dipuji, Majid, Tuhan yang dimuliai. Itulah betul kataannya. Baki lagi para hadirin semua, bapa yang kita diajar supaya selawat Nabi. Selawat-selawat ni maknanya minta doa supaya Allah Ta'ala beri rahmat. Nabi sendiri tu rahmat banyak je. Kalau Nabi sendiri tak ada rahmat, tak ada rahmat sekarang muka dunia ni. Jadi dia ni. Jadi Nabi sendiri tu dapat rahmat je. Kita ni pula diajar supaya minta pula daripada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala beri rahmat lagi. Tak padan lagi kau dengan rahmat Allah Ta'ala buat Nabi itu hingga sampai kita disuruh minta sikit lagi. Jawab para hadirin semua, tak ada orang yang merasa padan. Walaupun rahmat ni Tuhan beri banyak dah Nabi, tapi gilah tanya siapa dia, kau tanya Nabi, kau dia jawab tak berasa cukup.
Tak ada manusia di muka dunia ni nak kata Tuhan yang banyak dah rahmat mu dekat kubur lah. Tak ada. Kalau ada juga macam fikir yang tak betul. Jadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang benar-benar arif dengan Tuhan, orang benar-benar dalam makrifat dia dengan Tuhan, sebanyak mana hak Tuhan beri rahmat ke dia tu, sebanyak tu pula dia nak lipat ganda Nabi. Dia nak benar pula hamba-hamba apa ni umat-umat dia seperti kita ni tambah dia lagi doa supaya Allah Taala beri banyak lagi rahmat pada dia. Itu dia duduk. Kerana yang pertamanya rahmat tu memanglah kita tidak akan tolak. Sebanyak mana rahmat Tuhan nak beri, banyak itulah kita nak lagi. Yang keduanya, Nabi nak ajar kita supaya kita ni reti sayang ke Nabi. Apa arti kita minta Allah Ta'ala beri rahmat ke Nabi kalau Nabi-Nabi ni bukan bahasa orang kita sayang? Nabi ni mu sayang kau tidak? Kalau mu tak sayang, maka mu tentulah bukan umat Nabi. Jadi dia mana? Mu umat muda lain, mu tak sayang ke Nabi. Baik, kalau mu sayang ke Nabi, maka mu kena minta rahmat daripada Allah Ta'ala tambah lagi. Yang sayang ke Nabi itu kenapa? Apa yang kita sayang ke Nabi lebih pada sayang ke mokpok? Masa Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladi wan nasi ajma'in. Mu tidak akan jadi mukmin kecuali aku ni jadi orang hak mu sayang. Lebih daripada mu sayang ke pokmu, sayang ke anakmu, sayang pada barang-barang lain seluruh dunia. Jadi selagi kita duk sayang benda lain lebih pada sayang ke Nabi, maka arti kita tidak mukmin. Kalau kita duk berasa kita mukmin, itu kita seorang yang berasanya. Hakikatnya kita tidak mukmin. Jadi supaya kita ni tunjuk, supaya kita ni boleh bakti kepada orang bahawa aku sayang ke Nabi, maka kita pun diminta selawatlah ke Nabi. Tanda kita ni sayang ke Nabi. Yang sayang ke Nabi itu apa? Apa yang sayang ke Nabi ni lebih pada sayang ke mokpok? Jawabnya kerana mokpok ni hanya tolong habis nilai mokpok dia tolong pegang kita setakat dunia. Kita lapar nasi dia boleh makan, muka dia ada beras. Awal air dia boleh minum air, muka dia ada air, ada telaga. Nak beli kain baju dia piti, muka dia ada piti. Jadi bila kadar manusia hidup atas muka dunia, mokpok kita boleh jaga dengan sepenuh. Nak gapo awak, nak bini tak apa ayah saya bini. Nak rumah tak apa ayah kira awak rumah. Nak gapo nak bersetang ayah tak apa ayah beli. Sekarang tu dah. Tapi adakah manusia ni sudah sekat dunia? Manusia dia akan pergi lagi tak dalam kubur, dia akan pergi lagi tak ke akhirat. Baik, bila masuk dalam kubur ada pok boleh tolong tak? Pok ni anak lebih kurang boleh batas bawah yang tak tahu lah mana. Jadi dia ni. Hal yang boleh tolong ketika tu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga daripada kubur terus sampai ke akhirat. Nak boleh ke Nabi tolong kita dalam kubur tu mesti kita tunggu Nabi buat di muka dunia lagi. Atas muka dunia kita duduk berlakon ke Nabi, atas dunia kita duduk tak madu ke Nabi, baru bila masuk dalam kubur baru nak kianya Nabi, terlewat benar sebab ni bukan rasa tepat. Jadi mau tak mau keselamatan manusia dalam kubur dan keselamatan manusia di padang mahsyar bergantung bulat-bulat di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini dah duduknya apa ni? Lebih tak lebih Nabi Muhammad ni banding dengan mokpok kita. Mokpok kita boleh tolong sekat kita kubur je. Siapa lagi sekat kita kubur, mokpok kita boleh pikul, mokpok kita boleh berdatang. Pada tu pasangan dia. Ada pun Nabi Muhammad atas muka dunia lagi diajar pada kita syariat dalam kubur maka kesan daripada syariat. Kalau kita ada amat atas muka dunia ni, selamat dalam kubur dan selamat di akhirat. Akhirat pula pada bangun di kubur pula Allah Ta'ala beri kawasan lagi namanya syafaat. Syafaat manusia, syafaat Nabi Muhammad SAW akan sampai pada kita waktu kita duduk dalam kubur. Sekiranya atas muka dunia ni benar-benar kita beramal dengan ajaran Nabi SAW. Jadi mau tak mau, untuk nak tunjuk bahawa kita ni sayang Nabi SWT selain daripada amal ajaran dia, turut nasihat dia, maka kita diminta apa nama ni tu pun ajaran selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia lebih. Pada itu yang keduanya pula kita minta pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala beri rahmat ke Nabi Muhammad dan keluarga dia, anak buah dia serupa dengan rahmat hak Tuhan beri ke Nabi Ibrahim. Bapa yang Nabi Ibrahim ni buat alasan, Tuhan aku minta mu beri layanan baik pada Nabi aku serupa dengan layanan baik yang kamu beri pada Nabi Ibrahim. Bapa Nabi Ibrahim tu jadi alasan bapa. Jawabnya Nabi Ibrahim ni
Nabi Ibrahim ni hak betunya, kelebihan dia nya, apa nama ni, kecekalan hati dia, kesabaran hati dia, kegegahan perjuangan dia ni, mengikut Quran tak, Nabi Ibrahim ni menjadi orang yang duduk barisan depan, orang panggil, duduk depan dia. Banyak ayat-ayat yang Tuhan sebut dalam Quran sebagai rekod, apa dia panggil, turah di atas kecekalan hati Nabi Ibrahim SAW. Dan kita bertiga hari lagi kita nak raya ni, betul lah kita yang gerbang tak gitu kan. Bila kita gerbang, kita hidup balik sejarah Nabi Ibrahim sendiri. Bila kita bergerbang, kita kena ingat cerita Nabi kita, Nabi Ibrahim nak sembelih anak dia sendiri, walaupun anak saya tak ada lolo, tapi jatuh suruh, tak kira berapa, suruh sembelih anak, sembelih anak. Walaupun anak baru boleh kaki, dia panggil, dan dia pula hidup di padang pasir, tak ada tempat dia bergantung lain pada atas bini dia dengan anak dia. Bila anak tempat dia nak bergantung pun, dia sembelih juga. Dia sanggup dia sembelih juga. Bawa dengan tali, bawa dengan pisau, masuk dalam semuk sama laut, telagok, kita panggil berbuh hamuk, berbuh anak. Falamma aslama wa tamlahu dal jabin, wa nadaina wa ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Ini terang dalam Quran sebut bahawa Nabi Ibrahim memang nak sembelih sungguh. Sembelih tu pula kerana Tuhan suruh. Dan Tuhan suruh tu pula bukan wahyu-wahyu apa, tak mimpi ya. Mimpi ya bunaya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Allah Taala hanya beri mimpi ke Nabi Ibrahim, suruh Nabi Ibrahim sembelih anak. Tidak kata Jibril mari tengok-tengok bawa kertas surat register apa daripada Tuhan. Tak, mimpi je. Tapi bagi seorang manusia yang begitu sekali sayang pada Tuhan dan taat patuh pada Tuhan, mimpi lah. Walaupun mimpi itu dalam peringkat takbir lagi, tapi sifat kata mimpi nama daripada Allah. Mimpi Nabi, maka mimpi Nabi bukan iblis boleh buat-buat, maka mau tak mau Ibrahim buat. Jadi bila kita gerbang 2-3 hari lagi nak raya ni, bila raya kita ni? Manusia khabarnya. Bila kita sembelih gerbang tak? Jangan semata-mata duduk nampak lembu. Jangan semata-mata duduk nampak kami di depan. Kena nampak benda aku gerbang ini hidup balik sejarah tu aku sendiri Ibrahim AS. Bagaimana setianya tu aku, bagaimana patuhnya tu aku, bagaimana taatnya tu aku terhadap itu Nabi. Mudah-mudahan kesetiaan yang daripada tu aku tu jatuh menurun pada aku sebagai cucu dia, iaitu setia aku dengan dia. Ikut Tuhan suruh gapo, ikut Tuhan larang gapo, ikut Tuhan nak gapo, aku sebagai orang anak cucu Nabi Ibrahim akan turut, akan patuh. Semati kau tidak. Kita ni patuh dengan perintah Tuhan. Walaupun kita ni gerbang tiap-tiap tahun, ini kesuruhlah pada keadaan kita sendiri lah. Tiap-tiap tahun kita gerbang, sama ada kita sendiri gerbang ataupun kita makan daging gerbang orang. Kita gerbang pun kita gerbang, kita makan daging orang pun, artinya kita tupai-tupai turuh demo untuk nak masuk, nak turun apa nak semangat keberanian dan semangat keikhlasan yang ada pada tu kita Nabi Ibrahim pada ni. وروي أن عمر رضي الله عنه سمع بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي. So, yang keduanya pula, tadi dia wayak cerita, dia wayak keadaan bentuk selawat. Dia mau kata dah selawat ni kalau kita ingat hak ni pun bagus. Kalau tak ingat hak panjang ni pun kita selawat syukur dengan hak kita baca ketika sembahyang itulah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad. Hak kita baca dalam ayat kita tu baca hak tu lah hari-hari pun. Baik. Yang keduanya dia ayat cerita Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu didengar bila mati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang dengar dia duk teriak. Sayyidina Umar sebagai seorang yang garang, sebagai seorang yang gagah perkasa, tak reti takut ke siapa-siapa. Bila Nabi mati dia teriak. Dan bila orang buat mulut kata Nabi mati tu dia marah dah kat orang. Buat sayang tak sayang Sayyidina Umar ni. Bila Nabi sakit berat dan bila Nabi tu mati semua, orang ayat kata Nabi mati dah. Siapa dia kata Nabi Muhammad mati, aku kerak kepala. Aku nak kerak kepala. Siapa dia kata Nabi Muhammad mati, aku nak bunuh. Buat lagu amat sayang dia pada Rasulullah. Bila dia tahu Nabi ni mati semati, dia teriak. Dalam teriak dia tu, dia berkecek dengan Tuhan. Tidak nak teriak sebab budak kecil dia.
Sebagaimana budak kalau kat bahasa Melayu tu, belah-belah teriak, belah-belah dia buayak, nak piti, tak boleh, nak pergi, belah-belah teriak tu, belah-belah bunyi, bau kemuk. Begitu juga Sayyidina Umar. Waktu dia teriak, bila bunyi khabar kata Nabi mati, itu dia kata apa dia? Bi abi wa ummi anta ya Rasulullah, laqad balagha min fadilatika 'inda rabbika an ja'ala ta'ataka ta'atahu. Dia kata, ya Rasulullah, aku bersumpah dengan gapo kita Melayu ni tak ada lagi. Arab bila dia tunjuk sayang kat orang, bila dia nak tunjuk dia ni sayang pada satu orang, dia kata bi abi wa ummi anta, bi abi wa ummi, demi pok aku dan demi mak aku. Maknanya aku ni sayang tak sayang kamu. Ya Rasulullah, kau siapa kau? Aku rela tolak mak, aku rela tolak pok. Tak apalah, mak nak jadi guana jadi gigilah, ayah nak jadi guana jadi gigilah, tapi aku denganmu, aku tidak akan tinggal. Itu persyarat. Jadi lagu tu juga dia. Dia kata, ya Rasulullah, mu mati dah, tapi aku nak oyak kamu, aku rela tinggal pok, aku rela tinggal mak, aku rela gadah mak pok, aku rela gadah ibu bapa, asalkan aku boleh berkahwin denganmu. Kemudian dia kata, laqad balagha min fadilatika. Ya Rasulullah, kata dia, sesungguhnya kelebihanmu di sisi Tuhan ni begitu tinggi hingga sapanya an ja'ala ta'ataka ta'atahu, hingga sapanya Allah Ta'ala jadikan ta'at kamu tu dah ta'at kamu sendiri, ta'at Tuhan sendiri. Besar tak besar, tinggi tak tinggi derajatmu ya hai Nabi depan Tuhan, hingga sapanya Tuhan kata mana-mana orang ta'at kamu hai Muhammad serupa dengan orang ta'at aku dah. Begitu sekali. Mana ada manusia di muka dunia ni yang boleh kita letak sama ta'at ke dia ni serupa dengan ta'at Tuhan dia, tak ada lain pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Umar kata, "Hei Nabi, mu mati dah, tapi aku nak rayaklah, nak keluh, aku nak luah hasrat hati aku bahawa mu ni kau mati itu matilah, tapi tak sayangnya aku kamu hingga siapa sayang tak sayang, kerana Allah Ta'ala letak mu nya tinggi tak tinggi hingga sapanya mana-mana orang yang ta'at kamu serupa dengan ta'at Tuhan dah. Lagu mana? Apa dia ni lah aku katanya? Faqala azza wa jalla man yuti'ir rasulah qad ata'a Allah. Mana-mana orang ta'at Rasul, sesungguhnya orang tu ta'at pada Allah dah. Man yuti'ir rasulah faqad ata'a Allah. Mana-mana orang ta'at Rasul, maka berarti dia sudah ta'at pada Allah dah. Allah Ta'ala sendiri firman dalam Quran ayat ni, man yuti'ir rasul, siapa dan mana-mana orang ta'at Rasul, faqad ata'a Allah, maka sesungguhnya dia telah ta'at pada Allah. Jadi artinya kita bila taat pada ajaran Nabi, serupa dengan taat pada Tuhan. Kerana sebanyak mana hak Tuhan nak wayak kita, dia wayak ikut Nabi belakang dia. Oleh yang demikian, berapa saja hak Nabi wayak, lepas tu kita taat, serupa taat Tuhan dah mana. Jadi oleh yang demikian, hai Tuhan, hai Rasulullah, kata Sayyidina Umar, apa ni, duka citanya aku, sayangnya aku padamu, kerana mu wujud di muka dunia saja. Dan mana-mana orang dengar kata mu nasihatmu, tak suka dengar hak Tuhan dah. So, itu belah seorang, meratak diri sendiri. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, laqad balagha min fadilatika 'indahu an akhbaraka bil 'afwi 'anka qabla an yukhbiraka bil dhanbi. Yang kedua kata dia, ya Rasulullah, dia kecek Nabi hak tidak. Ya Rasulullah, kata dia, tinggi tak tingginya fadilatmu ni, hingga sapanya Allah Ta'ala rayak kamu, dia nak maaf kamu, belum daripada dia rayak kamu ni berdosa atau tak berdosa. Dia maaf kat orang ni kalau ada orang buat salah. Takkanlah kita nak kata tak apalah, kau maaflah ke dia. Kalau kawan kita tanya, kalau salah apa ke dia? Tak ada salah apa. Tak ada salah apa pun. Lepas dia mana maaf apa, kawan tak salah. Dia orang kata tentu lagi dia ni. Tentu ada salah. Bila ada salah, barulah kita bercecek nak maaf atau tak say maaf. Tapi Allah Ta'ala ni, dia wayak ke Nabi dia, afallahu anka lima adzinta lahu. Allah Ta'ala wayak, afallahu anka, Tuhan ni maaf kamu, hei Muhammad, lima adzinta lahum, kenapa mu izin pada mereka itu. Dia cerita ni nya, apa nama ni,
kita ni kita mengenai dengan orang munafik. Dia banyak cerita ni. Satu daripada cerita dalam Qurannya, apa namanya, bila timbul perang Badar, bila berlaku perang Badar, balah di antara sahabat-sahabat Nabi, balah kira lah, balah pandangan masyarakat. Jadi Nabi kita kemuka pandangan pada orang ramai. Belah mana ni orang tawan betulnya sahabat-sahabat Nabi pun kena bunuh 70 orang, dan orang kafir Mekah pun kena berkah 70 orang juga. Jadi timbul mesyuarat, nak buat lagu mana ni, hak hidup, hak berkah, hak kafir nak bunuh, kau nak ambil fitih. Kalau kita bunuh, sedang balik bayar dia bunuh kita. Kalau kita ambil fitih, walaupun kita lepas balik Mekah, tapi kita boleh fitih. Daripada fitih ni kita boleh panggil mengukur ekonomi kita, kata orang sekarang tak gitu kan. Dan so pertama kita boleh fitih. Yang keduanya, hak mana hidup kita balik Mekah ni pun boleh jadi satu masa kelak dia akan beriman dengan kita. Maknanya dia masuk pokok kita kan. Jadi kawan kita pertama ramai. Bila masyarakat Sina Abu Bakar setuju balik ambil fitih, Sina Umar setuju balik bunuh. Nabi tu duduk. Dia mari turun ayat. Bila turun ayat, satu daripada ayatnya, tidak ayat ni, tidak ayat lain, tapi dalam bentuk tu juga, dalam bentuk Tuhan maaf juga. Jadi walau bagaimanapun, kata Sina Umar, Rasulullah, Allah Ta'ala ni sebelum daripada dia wayakmu ada tak kena gua tu, tak kena gua ni, dia hak tu dia wayak dia, hak dia wayak letak mula-mulanya afallahu, Allah Ta'ala maaf dulu. Jadi mula-mula buka mulut tu, buka mulut wayak Tuhan nak maaf kamu, ya Nabi. Lepas pada tu baru wayak silatannya gini-gini. Sepatutnya kalau kita nak sayang kita marah dulu, marah berat-berat entah pada tu, barulah kita wayak tak apalah, hak silapan minta aku maaf lah. Hidup buat ke sayang tak sayang Tuhannya kamu, ya Nabi, belum daripada Tuhan wayakmu silap gol ini, Tuhan wayak aku nak maaf kamu. Lepas pada Tuhan wayak bahawa dia nak maaf Nabi, barulah Allah Ta'ala wayak silapannya gini-gini. Jadi cara berkecek tu punya beradab, punya berjuruhnya, hingga sampai kita tak fikir bahawa Allah Ta'ala nak maaf dulu, lepas pada tu baru wayak salah. Kerana sepatutnya kita wayak salah dulu, barulah kita maaf kau ya. Tiba tadi, laqad balagha min fadilatika indahu an akhbaraka bil afi anka. Sesungguhnya siapa perikatmu ni tinggi si Allah Ta'ala, hingga siapa Allah Ta'ala wayak nak maaf kamu dulu sebelum daripada dia wayakmu ni ada bersalah. Apa dia benarnya? Afallahu an kalima azinta lahum. Tuhan maaflah kamu ya Muhammad kerana apa mu izin pada orang tu. Cerita gini, ceritanya setengah-setengah orang minta izin pada Nabi, tak segi perang sekali dengan Nabi. Bila siapa tanya perang, orang yang beriman dengan Nabi semua mari berlaku. Tak kira bingung sakit, tak kira padi masuk, tak kira batu goni pun sifat kata Nabi, kira orang nak pergi perang mari berlaku. Dalam lama-lamanya ada juga hak bahasa sayang ke hari tu lebih pada sayang ke Nabi, sayang ke anak bini lebih pada sayang ke Nabi. Maka marilah buat report, ya Rasulullah, hamba tak lagi sekali hari ini kerana bertu kerana begini syaralatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Ada tadi masuk, ada setengah tubuh tamak masuk, ada setengahnya bini sakit, ada setengahnya muk ni. Mari royak benar, ya bukan. Jadi Nabi pun pakai hal panggil pakai betul benar. Tak payahlah dah dia duduk ngaji dengan kita, dah duduk semayang dengan kita. Tak payah Nabi kata dia nak kanak aku, dia nak pelawak dengan aku. Jadi bila dia mewayak kata musuh kita, tak apalah. Maka kita kata ambil MC, maknanya medical ke apa, sedekit free. Tak gitu kan. Allah Ta'ala turun ayat. Hei Muhammad, apa yang mu izin ke dia belum daripada membuat penyiasatan. Belum daripada Allah Ta'ala kata ke Nabi bapa tu, Allah Ta'ala kata afallahu anka, tak apalah aku maaf kamu. Lepas pada ayat maaf baru tanya apa yang mu izin dia belum tadi membuat penyiasatan. Itu menunjukkan kata Sina Umar, menunjukkan Tuhan sayangnya kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila teriak, bila duduk tu buah tu. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, demi ayah aku, demi mak aku wahai Rasulullah. Dia belah hari. Laqad balagha min fadilatika indahu anna ahlan nari yawadduna an yakunu qad ata'uka wa hum ba'da atbaqiha yu'adzabun. Yang ketiga kata Sina Umar, hai Rasulullah, orang hak duduk neraka tu, orang hak duduk neraka seesok, dia nak benar kalau boleh
Atas balik semula ke dunia untuk nak taat kamu ya Rasulullah. Ketika mana dia duduk di neraka. Dia tengah duduk dalam neraka. Penduduk dalam neraka tu waktu duduk guling batin, guling geliat dalam neraka, kena bakar, kena berapa tu benar kok dia duduk melaunya, berjeritnya. Tuhan kirimlah semula ke dunia. Kenapa? Kerana kalau boleh semula ke dunia ke, aku nak taatlah ke Nabi-Mu. Jadi dalam kepala orang duduk neraka tak ada ke lain. Hei Nabi lain padamu. Kok dia atas dunia ni dia nak lupa kamu, tak boleh lupa kamu suka pasal. Tapi bila dia masuk neraka, mulalah dia ingat kamu. Apa dia kata? Ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Bila dia neraka gak, barulah bunyi ya laitana Allah, kalau boleh atas dunia itu kita taat pada Allah dan taat pada Rasul. Atas dunia ni lupa Tuhan, lupa Rasul, hukum Tuhan, batu taksir, Islam pun taksir, gapo taksir. Bila masuk dan neraka kena bakar, barulah bunyi ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Allah kalau boleh kita waktu atas dunia taat pada Allah dan taat pada Rasul. Ketika dia neraka. Tapi bila masuk neraka, lupa habiskan harta benda, lupa habiskan anak bini, dia ingat kamu ya. 3. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, laqad kana Musa la in kana Musa a'tahu Allah hajaran tanafajjaru minhu al-anharu, famadha bi'ajaba min asabi'ika hina naba'a minha al-ma'u sallallahu alayka. Kata dia, hei ya Rasulullah, hei Rasulullah, rela tinggal mak, rela tinggal pak. Sekiranya Nabi Musa ni Allah Ta'ala beri pada dia batu yang bila dia katok macam tu bi air. Nabi Musa ni sendiri Nabi yang punya keramat dia, mukjizat dia hingga siapa. Bila dia putuskan air, Allah Ta'ala kata wabrid ba'aswakal hajar fanfadarat min sata'ashta aina. Hei Musa, godai batu atau kakimu, katok batu dengan tukakmu tu akan macam tu di air 12 butir mata. Jadi kata Sina Umar, Musa Nabi keramat. Dari mana keramat dia? Keramat dia nya bila tak ada air, Allah Ta'ala suruh katok batu, inya dengan tukak dengan batu tu di air. Baiklah, kalau kita dengar sekaligus kita dengar ni sadar. Tetapi mu sendiri tak tu di air ikut batu, tu di air ikut jari mu sendiri. Ini lebih keramat dan lebih mukjizat daripada batu Musa. Kenapa? Kerana bila kita nak gali telaga, pas kita lalu, kita korek tanah, tak kena. Korek tanah, ada batu, kita pecah batu. Jadi kalau tu dia air daripada tanah, tu dia air daripada batu, tidak pelik secara mana. Moga orang kapung pun, kalau nak gali telaga pun, dia korek batu juga, dia korek tanah juga. Tu dia air. Ini berarti tu ikut jari gini ni. Iaitu jari Nabi sendiri, ini lebih hebat daripada Nabi Musa. Tu dia air daripada batu. Dia cerita tu dia air daripada jari ni. Satu masa bila sahabat-sahabat Nabi balik daripada satu peperangan, tiba-tiba putus air. Minum, tak boleh nak ambil sembahyang, tak boleh. Dia beritahu Nabi, ya Rasulullah kita putus air, tengah tak ada kasih nak buat. Nabi kata gini, kumpul sebanyak mana air, ada setitik dua dalam bekas, dalam kendi, dalam payang, kata buat air. Ipun, bubuh dalam aku, buat air sini. Analah aku buat. Dia mau tipulah setitik, aku setitik, bubuh dalam bekas. Letak depan Nabi kita bismillahirrahmanirrahim, letak tangan dia dalam bekas air itu. Menyebabkan jari Nabi itu macam air. Tak tahu meluan. Macam air menyebabkan mu terbok, aku terbok, mu buat mandi, aku buat minum. Boleh bubuh dalam payang, belau, buat kelip kembali. Jadi, Musa walaupun dia boleh rayak. Orang Yahudi dia boleh rayak Nabi aku punya keramat hingga sampai batu keras kejar tu di air. Tapi tak jalan lagi Nabi mu ya Rasulullah, kerana mu boleh waktu dia air ikut celah-celah jari. Ini dia belah. Orang itu dengar luar dia berteriak saya. Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, la in kana Sulaimanu a'tahu Allahu ar-riha wuduha shahrun wa rawahuha shahrun. فماذا بأعجب من البراق حين سرت عليه إلى السماء السابعة ثم صليت الصبح من ليلتك بالأبطح صلى الله عليه وسلم. Kata dia, kalau kita dengar kabar Nabi Sulaiman ni, Allah Ta'ala beri pada dia kuasa kereta angin. Kereta angin boleh bawa dia sejauh perjalanan sebulan. Mana kalau kita berjalan sebulan jalan kaki ni, Nabi Sulaiman boleh royak padang angin. Apa nama ni? Bawa aku. Jauh mana? Sejauh yang orang berjalan kaki sebulan, maka kuasa kerajaan Sulaiman ni boleh naik tahan ni. Pokok kapal terbang jet mana? Apa sebulan pergi sebulan balik.
Jadi kalau kita dengar Nabi Sulaiman ni Allah Ta'ala beri keramat, beri mukjizat, dia boleh menguasai angin, dia boleh wayakkan angin, mari sini aku nak panjat naik di gunung-gunung. Maka sendiri hai Muhammad, hai Nabi Muhammad, Allah Ta'ala bawa naik ke langit dengan borok. Bukan sebulan perjalanan, borok naik perak apa ni, ke langit hijau, langit biru, naik perak tanggung. Nabi Sulaiman ni naik ke angin, hanya sejauh sebulan perjalanan. Perjalanan kaki sebulan, maka itulah kawalan batu taruh hak impaya Nabi Sulaiman. Ini pada kedua. Mungkin bukan start boleh perjalanan, mu pula naik langit. Nah, pas lapis, mu naik lepas maya Isya, subuh tu mu balik semaya subuh semula di Mekah. Tu dia duduk. Itu menunjukkan bahawa keramat Nabi Sulaiman banding dengan mu jauh, tak boleh tanding. Nabi Musa pun tak boleh tanding dengan mu, Nabi Sulaiman pun tak boleh tanding dengan mu. So, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Dia pun so doai. La in kana Isa ibn Maryam a'tahu Allah ihya al-mauta famadha bi'ajaba min ash-shati al-masmumati hina kallamatka wa hiya mashwiyatun faqalat laka dhira'un la ta'kulni fa inni masmumatun. Dua orang Nabi dah, Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Baik, yang tiga Nabi Isa. Nabi Isa ni Allah Ta'ala beri pada dia keramat mukjizat ni, hingga siapa dia boleh hidup orang mati. Orang mati dia boleh hidup, hak sakit dia boleh sembuh, hak mata berapa orang panggil, hak mata beranak dia kecil lagi tak ada putih mata akmas dia panggil itu, Nabi Musa boleh berubah. Orang penyakit bala yang masyhur payah ubat, Nabi Musa boleh berubah. Dan orang mati dah, Nabi Musa boleh digerak hidup balik. Bunyi kita dalam lagi kan. Oh kata Sina Umar, dah tak ada dalam Nabi Isa. Kenapa? Kerana mungnya bila orang wa'bi daging kambing ada racun. Orang musuh Nabi tak ada nak buat. Nak lawan bujur, nak lawan tebak, tak boleh tebak. Nak lawan perang, dia memang takut mati. Kena buat guna. Suka bui racun. Bui hidangnya racun. Musuh dia tahu Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat suka makan kapih kambing. Nabi kita suka makan kapih kambing yang dibakar. Bakar kambing, mana Nabi kita pergi balik selekri ni buat pergi ya, makan begitu, makan kekoh begitulah. Jadi orang hak musuh dia ni dia masuk racun dan lagi kambing, bakar pucik molek-molek hadiah Nabi. Jadi bila hadiah Nabi racun nak makan, maka daging hak panggil hak pucik tu kecek dengan Nabi. La takulni, dia berharap jangan makan aku. Fa inni masmumatu, kerana aku ni ada racun dalam. Jadi kalau Nabi Sulaiman boleh hidup orang mati, pelak gaponya Nabi mung diri ya Rasulullah, mung boleh kecek benar. Gapo? Tapah kambing hak pucik. Tapah kambing dapat sekatik. Hak Nabi Sulaiman hidup balik tu orang cukup lekat. Lebih hidung ada, lekung ada, perut ada. Mana kalau boleh hidup balik tidak pelak, namun gua alat cukup. Ini tapah hak ketebelah ambil sekatik. Pala duk denung tubuh, duk denung tapah jangan Nabi tapah ni kecek lagi. Kalau nyawa ke hidung lagi sana tak pelik, bukan nyawa ke Nabi dia ni kecek daripada mulut dia, tak ada kepala, tak ada tekuk, tak ada kecek mulut. Ni mana dalammu ya Rasulullah dengan Nabi Sulaiman, dengan Nabi Jatuh dalammu lagi maknanya. Kerana kata sepuluh ni bukan ada mulut, bukan ada lidah, bukan ada lekung, bukan ada, tapi dia pun ajak la takulni fa inni masmumati Muhammad, jangan makan tu kerana aku ni ada racun dalam. Dia ingat buah ni lah yang berteriak juga. Bagian ni para hadis semua, bagian ni pun bagian hak yang menyebabkan kita ni pun sayang juga. Sayang ke Nabi kita dah ni. Siapa dia? Mahal dah sahabat mari kafai dulu. Ada budak di bakok umur 3 tahun jadi tuk bomo. Umur 3 tahun boleh bomo. Ada sahabat berjaya budak bakok. Budak di Malaysia. Orang tu nyepak kat gi tu hingga siapa catabah, hingga siapa polis pak sawak kawal lah. Hingga siapa nyebut sekali. Kerana budak umur 3 tahun. Jadi nak wayaknya orang ni manusia ni memang nak pada benda-benda begitu. Pada benda-benda camat-camat dia panggil. Sedangkan camat Nabi ni bukan bahasa ratik, bukan bahasa pisah. Tak. Allah Ta'ala beri pada dia sebagai satu mukjizat. Jadi bayar tu pakhlan kita ni pun kita buat Nabi tu lagi pakhlan ni pun. Kita buat Nabi tu lagi. Nabi yang keramat, Nabi yang mukjizat, Nabi yang siapa kata kambing pun boleh kecek dengan dia. Berapa lagi sebagainya, jari dia tu dia air. Tapi kenapa yang kita tidak sayang ke Nabi?
Tak sayang ke Nabi, lalu tak sayangnya ajaran Nabi kita tidak terima. Mana kalau kita berjumpa dengan Tok Keramat ni, berkali kalau Tok Keramat ajar kita berapa pun kita terima, balik amal lalu. Kalau Tok Keramat boleh putih jasad pun berkali kita ambil, kita jasad dekat balik kain kuning bola konsep juga. Pesan sebenarnya ada konsep lah, pesan jasad Tok Keramat ni. Jadi dia ni, berapa pun sifat kata Tok Keramat bui juga, tak usah kira tawar berapa lah. Sayang kita. Tapi nak cari keramat atas dunia lebih pada Nabi Muhammad, bandar lagi. Tapi tak sayang kita. Ajaran Nabi kita tidak amal, nasihat Nabi kita tidak tutup apa ni, tunjuk ajar Nabi kita tidak terima. Ini tanda kita ni orang jahil tuan jahil, hingga siapa kita tak erti beza di antara orang yang keramat dan mukjizat. Beza ni banyak hok yang hok gapo apa kau boleh makan dah. Ini kisah kita ni tak ngaji tu jahil. Di abi anta wa ummi ya Rasulullah, laqad ittaba'aka fi qillati sinnika wa qisari umrika ma lam yattabi' nuhan fi kasrati sinni wa tuli umri. Ya Rasulullah, kata dia, mu ni manusia ikutmu walaupun umurmu tidak panjang. Umurmu tidak panjang, masamu berjuang pun tidak lama. Tapi ramai tak ramai orang turutmu ni, kalau banding dengan Nabi Nuh, dengan keadaan umur dia lama, masa dia besar, selama pun lama, kalau banding dengan Nabi Nuh tak ramai umatmu jauh. Umatmu ramai, tapi masa mu buat kerja letak je 23 tahun. Dah 23 tahun tu pun ada masa-masa yang buat kerja tak boleh kurun dia mutu Pulau Bukit 3 tahun. Jadi dia ni dia buka saja. Lepas tu hok demo pulau, hok demo tak gemakan bola, tak ke berapa nak kata berapa tahun, 10 tahun, 13 tahun. Mari dia baru lepas laku sikit. Itu pun begitu sekali dah ramai orang turut berpuluh-puluh ribu dah. Kalau banding dengan Nabi Nuh berapa tahun dia muka ni? Fala bisa fihim alf sanatin illa 50 ama. Surah tadi sebutlah Quran Nabi Nuh ni duduk bersama dengan orang ramai di kampung dia 950 tahun. 900 tambah lagi 50 tahun. Umur Nabi Nuh duduk syarah, duduk mengajar, duduk kursus, duduk gafuh. Tapi boleh harian berapa orang? Boleh anak beri zaman mana? Kata setengah 70 orang lebih sikit. Berapa cukup jemaah nak? 70 orang. Naik ke perahu sudah molek. Naik ke perahu sebuah sudah molek. Perahu jamai hari itu, perahu tu. Jadi Nabi Nuh begitu sekali umur dia panjang 900 tahun lebih besar sana ceramah sini boleh anak bagi lebih kurang 70 orang. Dia mesti Muhammad 23 tahun hidup tanpa ni boleh orang. Waktu Nabi kita keluar daripada Madinah pergi ke Mekah tu mengikut cerita 10,000 orang lebih kurang. 10,000 Nabi kita dapat pau orang dalam masa 23 tahun, tapi Nabi Nuh boleh pau orang dalam masa 900 tahun, hanya dia tak sampai 100 orang. Nanti tuah tak puasnya Muhammad. Sina Umar duk mengata sorang. Walaqad labista suf. Dari segi maka mupaka kain bulu. Maka kain bulu di kalangan awak Arab kau mesti lah. Kita sini kalau kita kira pakai kain hok murah lah maknanya. Hok 5 riyal kita pakai. Orang Arab punya sebab dia punya sebab orang kalau orang Arab tu Arab miskin dia tidak pakai kain benar. Orang yang pakai kain benar ni orang hok kain hok export import lah maknanya. Bawa mari dari luar. Kerana negeri Arab sendiri tidak tepat nak tanah benar. Nak tanah kapak tak ada, nak kain sendiri tak ada. Jadi bila orang kaya sikit dia tidak pakai kain bulu. Kerana kain bulu ni kira orang miskin. Bila dia tutung kambing diri makan rupuk tu buting bulu tabrakan kambing. Lepas tu kita buat tali ada kena buat kain. Jadi kain yang dipakai oleh orang miskin negeri Arab kain bulu. Kemudian kata Sina Umar mesti ya Rasulullah walaupun kemuliaanmu melangit keramatmu orang panggil 100 alat tahu belaka tapi pakaianmu suka pakaian yang miskin. Ada nampakmu ni harganya makan barang-barang mahal tak ada. Mu pakai kain bulu, hok tenung sendiri, hok buting sendiri ke apa. Waraqibtal himara, dan bila mu nak sana sini mu naik hemar. Hemar ni orang dia muka kenal. Dari dia ni. Hemar ni macam rupa pun tak berapa contoh, fogok buduh benar pun. Orang naik hemar ni orang miskin, orang sapung. Orang ada piti sikit naik kuda, naik unta, naik apa semua ni sana waktu itu. Mu ya Rasulullah hidup mu enggak banyak naik hemar, pakai kain bulu, tanda mu miskin walaupun keramatmu rata-rata tahu belaka jet langit tak bumi, melekat langit manusia bumi tahu belaka, tapi perangai tidak takabur, perangai tidak sombong.
Wa ardafta khalfaka. Sudahlah kainmu pakai kapung. Kenderaanmu pun jenis kenderaan wa kapung. Tak naik gendong pula nyawa. Naik tak kenderaan itu gendong. Bocing orang panggil gendong. Gendong dia ada tanda berapa ni? Tanda orang tidak besar. Orang besar yang lagu mana? Orang sepuluh lon. Orang kaya tak? Semua kereta tu dia seorang. Dia seorang dia seorang. Sebab dia tunggu. Depan tak ada, di kiri tak ada. Kenapa? Semua tu dia seorang. Orang lain tak boleh. Orang aku kaya. Kau semua ni, dia aku saja. Dia Nabi yang naik unta tu gendong. Unta tu belakang panak sekali, pas gendong pulut. Nak pasal kapung. Jadi ni sifat-sifat yang jaya sekali wujud di pemimpin-pemimpin lain padamu. Wa tata'aka 'alal ardi. Dan bila mu makan pula, makan lemu tak tekan patika tak gitu. Duduk kata duduk samping atau gapo-gapo tak ada. Duduk. Wala iqta asabi'aka tawadhu'an. Ada sudah makan pula mu kulung nak jari, mu jelak nak jari. Semua ni tanda membunuh diri. Mu naik tahema pun tanda membunuh diri. Mu pakai kain budi pun tanda membunuh diri. Mu kain makan lemu wetok betul-betul dah. Tak tanuh dia orang panggil tanda membunuh diri. Ini semua ni satu sifat yang tidak ada pada kalangan pemimpin lain. Pemimpin lain ingat bobor jadi pemimpin siapa? Tak mudah dah kereta. Kalau dah ingat orang panggil tak naik dia basikal tu tak kata basikal dah. Dah jadi pemimpin tak? Naik kapal terbang, naik kapal semua sekali. Ini tak lagi semua. Ratapan Sina Umar dalam masa dia teriak mengenai pada cinta dia sayang dia pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni tuan kita bawa cerita ni nak royak bahawa Sina Umar sebagai orang yang garang, orang yang bengis tu pun dia dengan Nabi tak liwat apa. Kerana benda yang ada daripada Nabi ni memang luar daripada jangkauan manusia biasa. Jadi bila dipufikan sebagai orang Islam, Nabi lah orang kita panggil orang pilihan kita.